Hah? Ada. Sekap pula. Aduh. Okey, boleh. Pandangan keempat. Ulang sekali lagi. Imam Abu Ishaq rahimahullahu ta'ala dan Imam Abu Hamid rahimahullahu ta'ala mengatakan batal pernikahannya sama ada wali yang mengakadkan nikah tersebut mengetahui ataupun tidak mengetahui bahawasanya lelaki itu tidak sekufu dengannya. Batal mutlaqan lah, sama ada tahu ataupun tak tahu. Terakhir, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala mengatakan terjadi pernikahan tersebut dan tidak boleh sebahagian wali yang lain mengkritik dan membantahnya. Oh, ni macam kemari. Imam Abu Hanifah kata tetap sah tanpa boleh wali lain mengkritiknya. Tanpa boleh ada hak khiyar dan sebagainya. Iktiraf lah, bantah tadi. Itu pandangan Imam Abu Hanifah. Pandangan Imam Abu Hanifah tidak semestinya mazhab Hanafi begitu. Jadi kena tengok mazhab Hanafi lah muktamad dia lagu mana. Macam bila kata Imam Asy-Syafi'i dan Asy-Syafi'iyah lain. Imam Asy-Syafi'i berkata sedemikian, belum tentu itu mazhab Syafi'i. Sebahagian wali menikahkan perempuan yang di bawah kewaliannya tanpa keredaan sebahagian wali lain selepas khulu'. Apa pula ni? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin bahawa jikalau sebahagian wali perempuan tersebut telah menikahkannya dengan seorang lelaki yang tidak sekufu baginya, hal keadaan telah mendapat redha daripada perempuan tersebut, dan sebahagian wali yang lain mana? Telah mendapat redha perempuan tersebut dan mendapat redha sebahagian wali yang lain, kemudian diceraikan dengan khulu', yakni dengan cara khulu'. Suami dia cerai. Dicerai dengan cara khulu'. Khulu' ni minta tebus lah, tebus talak. Ada masalah apa, tiba-tiba cerai dengan cara khulu'. Dan menikahkannya semula dengan laki tu oleh sebahagian walinya, hal keadaan mendapat keredaan dari perempuan tersebut tanpa keredaan sebahagian wali lain, maka sah pernikahan dia. Panjang cerita tu. Pertama dia kata, kalau sebahagian wali menikahkan seorang lelaki yang tak sekufu tadi dalam keadaan perempuan redha dan sebahagian walinya redha, kemudian diceraikan dengan khulu'. Mana suami dia ataupun suami isteri itu bersepakat untuk cerai masing-masing dengan khulu', tebus talak. Khulu' ni kita tak bahas lagi. Dan menikahkannya semula dengan lelaki tadi oleh sebahagian walinya, hal keadaan mendapat keredaan daripada perempuan tersebut, dapat redha juga, dan juga tetapi tanpa keredaan. Tadi keredaan. Tadi hak first tadi, dia menikahkan dengan lelaki yang tak sekufu tu, mendapat keredaan perempuan dan sebahagian wali. Lepas ditembus tolak ataupun dipanggil khulu', dinikahkan sekali lagi dengan orang tersebut, dia dalam keadaan mendapat redha perempuan tapi tak mendapat keredaan sebahagian wali lain, maka sah juga pernikahan tu. Jangan cerita panjang sikit tu. Sebab apa sah? Hak tadi pertama sah dah. Hak tadi pertama sah sebab mereka sudah redha. Tapi disebabkan perceraian, konflik dan sebagainya, perceraian dengan cara khulu', nikah semula dengan orang tu dalam keadaan sebahagian wali tidak redha, sah juga. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughni telah menyatakan bahawa sebabnya ialah, sebab kata sah ni, sebahagian walinya yang lain telah pun dapat pada awal pernikahannya. Redha sebahagian walinya yang lain telah pun dapat pada awal pernikahannya. Hak first tadi. Jadi dia dua kali nikah. Nikah pertama dapat redha, nikah kedua tak dapat redha, iaitu selepas khulu'. Maka sah juga sebab dikira hak awal. Ni orang yang sama ke orang lain. Sebahagian wali menikahkan perempuan yang di bawah kewaliannya tanpa keredaan sebahagian wali lain selepas fasakh. Lain pula. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala dalam Mughnil Muhtaj telah menyatakan bahawa jikalau sebahagian wali perempuan tersebut telah menikahkannya dengan seorang lelaki yang tidak sekufu baginya bagi perempuan,
hal keadaan telah mendapat redha daripada perempuan tersebut. Okey, dan sebahagian walinya yang lain redha juga. Kemudian diceraikan dengan fasakh. Lebih kurang jalan cerita macam tadi lah. Tapi cerai kok fasakh pula, ada masalah aib dan sebagainya, kena fasakh. Dan menikahkannya semula dengannya dengan perempuan tadi oleh sebahagian walinya, hal keadaan mendapat keredaan daripada perempuan tersebut tanpa keredaan sebahagian wali lain, maka sah juga pernikahan tu. Kenapa? Kerana telah mendapat keredaan sebahagian wali lain pada awalnya. Sama saja ilat dia. Ilat sama, cara cerai beza, maka dia sama juga. Khuluk dengan fasakh. Lepas tu kahwin semula dengan orang yang sama tanpa mendapat redha sebahagian wali, sah juga. Sebahagian wali menikahkan perempuan yang di bawah kewaliannya tanpa keredaan sebahagian wali yang lain selepas talak sebelum setubuh. Pula dah. Tadi khuluk, ni fasakh. Lepas tu ni yang ketiga pula. Sebahagian wali tanpa keredaan sebahagian wali lain selepas talak. Tak redha ni selepas talak tapi sebelum setubuh. Jadi talak lain, khuluk lain, fasakh lain. Tiga-tiga ni cerai belaka tapi cara lain-lain. Talak tu hak milik suami, khuluk itu isteri boleh minta tebus talak, bayar kepada suami. Kalau fasakh pula dengan melalui ada keaiban-keaiban tertentu, melalui hakim lah dia fasakh. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughni telah menyatakan bahawa jikalau sebahagian wali perempuan tersebut telah menikahkannya dengan seorang lelaki yang tidak sekufu baginya, hal keadaan telah mendapat redha daripada perempuan tersebut, dan sebahagian walinya yang lain kemudian diceraikan. Dan sebahagian walinya yang lain, koma situ, mana redha lah, sah dah nikah. Kemudian lepas pada tu diceraikan dengan tolak sebelum setubuh. Makna dia panggil tak ada setubuh lagi, cerai dah. Lepas tu dan menikahkannya semula dengan lelaki tu, nikah kali kedua oleh sebahagian walinya, hal keadaan mendapat keredaan daripada perempuan tersebut tanpa keredaan sebahagian wali lain, maka sah pernikahan itu. Sama je ilat dia. Ilat dia ialah kerana telah mendapat keredaan wali sebahagiannya pada nikah yang pertama, maka sah jugalah nikah yang kedua walaupun selepas talak dan sebelum bersetubuh. Okey. Satu topik seterusnya, sebahagian wali menikahkan perempuan yang di bawah kewaliannya tanpa keredaan sebahagian wali lain. Bila tak redha tu? Selepas talak raj'i yang selesai iddahnya. Sama juga masalah dia. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughni telah menyatakan bahawa jikalau sebahagian wali perempuan tersebut telah menikahkannya dengan seorang lelaki yang tidak sekufu baginya, hal keadaan telah mendapat redha daripada perempuan tersebut dan sebahagian walinya yang lain, kemudian diceraikan. Mana sah dulu, dah sah dah, lepas tu diceraikan dengan tolak raj'i. Mana cerai dengan selain tolak tiga. Dengan selain cara khuluk dan sebagainya. Kemudian suaminya kembali setelah selesai iddah dan menikahkannya semula. Sebab apa? Sebab kalau dah selesai iddah kena nikah balik dah. Kalau dalam iddah senang je rujuk semula. Tak payah nak nikah lain. Pas habis 3 kali khuruk, dia pula nak kembali kepada isteri dia tapi kena jalan nikah lagi. Lepas tu dinikahkan tu oleh sebahagian walinya, hal keadaan mendapat keredaan daripada perempuan tersebut tanpa keredaan sebahagian wali lain, maka sah juga pernikahan tersebut. Jadi jalan cerita sama. Daripada khuluk, fasakh, tolak sebelum setubuh, tolak selepas selesai iddah tolak raj'i. Sama je. Habis, satu topik seterusnya. Menikahkan perempuan dengan lelaki majbub. Majbub ni tak ada zakar. Zakar hilang. Ataupun unnah, cepat pancut. Tanpa persetujuan sebahagian wali lain. Ni wali sedarjat ni. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala dalam Tuhfah dan Syekh Khatib Syirbini dalam Mughni menyatakan bahawa jikalau sebahagian wali bagi perempuan tersebut menikahkannya dengan seorang lelaki yang majbub, iaitu tiada zakarnya, ataupun lelaki yang unnah, iaitu yang lemah zakarnya, dalam keadaan mendapat izin daripada perempuan itu tanpa baki sebahagian wali yang lain, niscaya sah pernikahan. Hak istimta', hak isteri, maka sah pernikahan. Hak istimta', hak isteri. Jadi isteri kalau redha suami itu cepat pancu ataupun tak boleh jimak dia ke, sah lah pernikahan.
Dia bukan hak wali dah. Jadi wali tidak berhak untuk menghalang perempuan tersebut untuk daripada bernikah. Contoh dia jumpa lelaki yang sekufu dengan dia, tapi lelaki yang sekufu dengan dia tu ada penyakit unnah. Maka boleh tak wali tadi menghalang dia kalau dituntut untuk dia tu nikah dengan kawan tu? Tak boleh. Tu dah jilid 2 dulu tu. Tak boleh. Sebab hak istimta' itu hak isteri, bukan hak wali. Wali tak berhak untuk halang. Ni kalau kes kufu lah. Tapi kawan tu ada penyakit unnah. Jadi berubatlah ia. Ia berubatlah. Habis. Hari akhir kitab ni ada. Ada. Yang panggil 12 jenis istimta'. Hukum bapa ataupun datuk menikahkan kanak-kanak perempuan atau dewasa dengan lelaki yang tidak sekufu tanpa redanya. Reda kanak-kanak tadi. Pak menikahkan kanak-kanak perempuan ni anak dia sendirilah. Anak dia yang perempuan yang kecil ataupun yang dewasa dengan lelaki yang tak sekufu tanpa reda. Jadi ada dua masalah. Bapa atau datuk menikahkan anak dia ataupun cucunya yang masih belum balik dengan lelaki yang tak sekufu tanpa redha dia, satu. Ataupun pak dengan datuk tadi menikahkan anak perempuannya yang sudah balik dewasa dengan lelaki yang tidak sekufu tanpa redanya. Adakah sah ataupun tidak? Dia ada 5 pandangan. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala dalam Mughni dan Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala dalam An-Najmul Wahash nyatakan bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap sahnya pernikahan jikalau bapa ataupun datuk menikahkan kanak-kanak perempuan ataupun dewasa yang telah baligh dengan lelaki yang tidak sekufu dengannya tanpa keredaannya perempuan. Pandangan Azhar ni pandangan mu'tamad, batal pernikahan tersebut. Batal. Kerana apa? Hal ini kerana perkara ini membawa kepada ketiadaan maslahah dan galakkan untuk bernikah. Tak ada maslahah pun nak menikah lagi kanak-kanak. Lagi pula dia tu orang yang tidak ada sekufu dengan dia, tidak ada setarah dengan dia. Maka batal pernikahan tersebut. Jadi orang dewasa ni bagi ketiadaan maslahah ni ilat bagi nikahkan anak perempuannya yang kecil. Galakkan untuk menikah ni, tiada galakkan untuk menikah ni ialah ilat untuk menikahkan anak perempuan yang dewasa. Anak perempuan yang kecil-kecil nikahkan dengan orang lelaki yang tidak sekufu. Tak ada masalah, dia bukan ada syahwat lagi. Lepas tu lelaki menikahkan perempuan dewasa, perempuan yang telah balik dengan lelaki yang tidak sekufu. Batal juga batal. Sebab apa? Tidak ada galakkan untuk menikah. Yakni tidak menggalakkan diri dia tu untuk menikah sebab dapat suami yang tak sekufu dengan dia menyebabkan dia tak selesa. Jadi tak galak manalah. Dia tak galak mana. Dia jadi biasa-biasa dengan suami. Sebab apa? Nak pergi lebih kurang tak selesa mana sebab tak sekufu. Jenis geli ke apa ke. Tak tahu. Pandangan kedua, sah pernikahannya. Akan tetapi bagi perempuan yang telah balik berhak untuk khiyar. Berhak untuk pilih. Teruskan atau cerai. Hal ini berlaku kerana sabit hak tersebut pada perempuan. Bagi kanak-kanak perempuan itu pula berhak melakukan khiyar setelah balik. Waktu dia budak-budak ni tak ada apa ni. Waktu balik boleh buat penentuan. Mana tahu dah jatuh cinta ke. Hal ini kerana sabit hak padanya pada perempuan yang kanak-kanak tadi ketika masih kanak-kanak. Betul tak? Dan ia hak tadi berterusan sehingga dirinya telah balik. Seperti mana sabit hak untuk qisas. Jadi walaupun dia ada hak dah waktu kecil tapi dia tidak dapat menentu lagi. Dia dapat menentu bila balik. Sama juga masuk Islam. Masuk Islam balik baru kira. Kalau masuk Islam waktu kanak-kanak kena ulang balik. Dan perbezaan pandangan ini berlaku pada majoriti ulama antara sah dan tak sah ni. Pandangan ketiga, Imam Al-Haramain rahimahullah telah menukilkan satu pandangan daripada Al-Ashab Asy-Syafi'iyah, iaitu tidak boleh perempuan tersebut melakukan khiyar meskipun sah pernikahan. Jadi Syekh Imam Al-Haramain kata sah pernikahan tapi tanpa boleh berlaku khiyar. Tak boleh buat pilihan dah. Memang kena teruskan. Tu salah satu pandangan. Dia nukil saja, bukan pandangan dia.
Hanya sahaja wajib atas perempuan tersebut meredai akad yang telah dilaksanakan oleh bapaknya sendiri. Kena redha pula. Oh, sakit lah. Ini berlaku apabila wali mujbir yang menikahkan perempuan tersebut. Ini wali mujbir. Jikalau selainnya selain wali mujbir, maka untuk menikahkan perempuan tersebut memerlukan kepada keizinannya dan keredaannya. Jadi sekarang ni kita bahas dia. Seorang wali menikahkan, seorang wali mujbir menikahkan anak dia yang perempuan tanpa sekufu dengan lelaki tersebut dan tanpa redanya. Sah ke tidak? Tidak sah. Lepas tu Imam Haramain nukil pula kata sah. Ada yang kata sah, bahkan tidak boleh khiyar. Kena setuju ya apa yang pak dia buat. Hak ni wali mujbir. Kalau wali selain mujbir tak boleh. Kena minta izin juga. Tu. Pandangan seterusnya, batal pernikahannya tanpa berlaku perselisihan pandangan. Ada pandangan keempat kata batal tanpa khilaf. Mana hak pandangan A dengan B batal dengan ada khilaf. Jikalau pandangan kelima, jikalau wali mengetahui bahawasanya lelaki tersebut tidak sekufu, maka batal pernikahannya kalau wali tahu. Sebaliknya jikalau wali tersebut tidak mengetahuinya, maka sah pernikahannya. Yang kelima. Jadi kenapa ada 5 pandangan ni? Maka ni untuk tugas qadi lah. Jadi kadang-kadang qadi dia tidak boleh berlaku atas pandangan azhar kerana ada masalah tertentu. Dia boleh pilih pandangan kedua. Lepas tu orang yang qadi hakim tu, dia kena khatam bab-bab ni. Ni tak reti habis dia qadi. Kalau dia qadi, tapi tak tahu benda ni, buat apa? Tiada khiyar ke atas perempuan yang zan, lelaki yang dinikahinya itu sekufu dengannya. Dia zan, sekufu ke tak lelaki ni? Boleh tak khiyar? Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menjelaskan dalam Tuhfah bahawa jikalau seorang perempuan sudah ke tahap zan bahawa lelaki yang hendak dinikahinya itu sekufu dengannya, maka tidak boleh sama sekali atas perempuan tersebut untuk khiyar. Sekarang ni dia nak menikah dengan seorang perempuan, seorang laki-laki namanya Ahmad. Dalam keadaan dia tak yakin. Dia tak yakin lelaki yang dia akan nikah ni ialah sekufu, tapi zan saja. Maka tiba-tiba lepas dia nikah, rupanya sebaliknya. Boleh tak khiyar? Tak boleh. Tak boleh. Adapun jikalau nyata lelaki tersebut mempunyai aib, aib lain ada aib, ada cacat ataupun hamba. Rupanya hamba, ingatkan merdeka. Maka boleh perempuan tersebut melakukan khiyar. Selain pada aib dan juga hamba tak boleh. Habis. Tiada khiyar jikalau diizinkan seseorang untuk menikahkannya dengan lelaki fasik dan seumpamanya lelaki fasik. Jadi sekarang ni dia mengizinkan wali dia untuk menikahkannya dengan seorang lelaki yang fasik. Pas nikah sah, dia nak khiyar, boleh tak? Tak boleh. Syekh Ali Shubram Malisi rahimahullah telah menyatakan dalam Hasyiah Ali Ash-Shubram Malisi ala Nihayah bahawa jikalau seorang lelaki itu nyata kefasikannya ataupun nyata rendah darjat keturunannya, maka tiada hak bagi perempuan tersebut untuk melakukan khiyar setelah mendapatkan keizinan daripada perempuan untuk menikahkannya perempuan dengan lelaki tersebut. Dia dah izin dah wali dia untuk nikah dengan orang lelaki fasik tadi ataupun martabat dia rendah. Tiba-tiba pas sah akad nikah dia nak khiyar, tak boleh. Ini berbeza jikalau seseorang menikahkan perempuan tersebut dengan lelaki yang nyata kefasikannya ataupun rendah darjat keturunannya tanpa mendapat keizinan daripadanya daripada perempuan tersebut, maka batal pernikahan tersebut. Tu jelaslah. Ni dapat izin. Kalau tak dapat izin jelaslah batal. Tak boleh lah, tak sah dah daripada awal. Cuma kalau dah dapat izin nikah dengan orang fasik, lepas sah boleh tak khiyar? Tak boleh khiyar. Sebab dah buat keputusan dengan izin dia. Perempuan mengizinkan walinya yang tertentu menikahkannya dan nyata tidak sekufunya lelaki tersebut. Jadi sekarang ni perempuan mengizinkan walinya yang tertentu. Yang tertentu ni maknanya wali banyak. Dia tentu seorang untuk nikahkan dia. Lepas tu tengok-tengok lelaki tersebut tidak tersebut melakukan khiyar. Boleh dia izin dah wali tu untuk menikahkan dia. Tengok-tengok pas akad nikah rupanya tak sekufu, maka ada hak khiyar. Sah nikah, sah. Sebab apa sah? Sebab dia beri izin secara umum. Sah dah sah, tapi ada hak khiyar kerana dia baru nyata kata laki yang dia pilih tu tak sekufu. Lebih kurang tadi tu. Perempuan yang baligh mendakwa bahawa wali mujbirnya menikah dalam masalah.
Syekh rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa jikalau seorang perempuan yang baligh mendakwa bahawa wali dengan lelaki yang tidak sekufu dengannya ketika diri perempuan tersebut masih kecil, maka akan dibenarkan kata-kata perempuan tersebut. Akan dibenarkanlah. Bila dibenarkan, maknanya ada hak khiyar. Macam tadi dia kata kanak-kanak tadi tidak boleh mensabitkan khiyar kecuali selepas balik. Hak ni pun sekat pula. Okey tak? Sekat tu macam mana? Tadi lama ke macam mana? Sekejap ya. Ulang sikit lagi. Jadi seorang perempuan ni dia balik. Seorang perempuan ni balik. Dia dakwa kata waktu kecil wali dia tu menikahkannya dengan orang yang tak sekufu. Maka qadi tadi boleh tak terima perkataan dia? Boleh. Maka bila boleh, maka perempuan tersebut ada hak khiyar. Boleh teruskan nikah, boleh untuk cerai. Seterusnya, hakim menikahkan perempuan yang disangkanya baligh. Ingatkan baligh punya bukan. Hakim. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menukilkan dalam Tuhfah akan pandangan Al-Qadhi Husain rahimahullah bahawa jikalau seorang hakim menikahkan seorang perempuan dalam keadaan diri hakim tu zan atau sangka berat terhadap balighnya perempuan tersebut, kemudian mati suaminya dan warisnya mendakwa bahawa suami mendakwa bahawa perempuan tersebut dinikahkan ketika belum baligh, sehingga akibatnya perempuan tersebut tidak boleh mewarisi harta suaminya serta perempuan tersebut mengingkari kenyataan. Banyak ya. Jikalau seorang hakim menikahkan seorang perempuan dalam keadaan diri hakim zan atau sangka berat terhadap balighnya perempuan tersebut. Satu, mana perempuan hakim tadi mana? Sebab apa hakim nikahkannya? Wali tak ada berlaku Wali tak ada berlaku. Lepas tu hakim ni ingatkan dia balik lah. Jadi bila balik, dia lah jadi wali untuk nikahkan dia. Sebab kalau dia kanak-kanak, tidak ada masalah untuk nikahkan. Ni sekarang balik. Dia pun jadi wali lah. Dalam keadaan, hakim tadi zan kata dia telah balik. Lepas tu, sah lah zahirnya. Sah dah akad nikah. Lepas akad nikah sah tu, kemudian mati suaminya. Suami bagi perempuan tu. Dan waris suami tadi mendakwa bahawa perempuan tersebut dinikahkan. Yang ini dinikahkan oleh hakim tu ketika belum balik. Sehingga akibatnya perempuan tersebut tidak boleh mewarisi harta suaminya, iaitu faraid. Sebab apa tidak boleh? Sebab zahir macam tak sah lah. Serta perempuan tersebut mengingkari kenyataan yang dibuat oleh warisnya. Ni kawan tu dakwa, perempuan balas balik. Tak betul tu. Maka nak benarkan kata siapa? Qadhi. Maka dibenarkan perkataan waris suaminya dengan syarat perlu bersumpah terhadap kenyataan. Jadi dua orang dakwaan, dua dakwa. Waris suami dakwa dia dinikahkan ketika itu ketika belum balik. Kemudian perempuan ni pula balas balik kata tak betul. Maka akan dibenarkan kata-kata waris suami dengan syarat bersumpah. Kalau tak sumpah, tak sah dakwaan dia. Jadi ada kalanya dibenarkan tanpa sumpah, ada kalanya dibenarkan kena sumpah. Macam tadi, seorang perempuan baligh telah mendakwa wali mujbirnya itu menikahkannya waktu kecil. Waktu kecil lah. Waktu kecil dengan lelaki yang tak sekufu. Maka dia ada hak untuk berkhiyar tanpa perlu sumpah. Dibenarkan kata-kata perempuan tersebut tanpa perlu sumpah. Biasanya yang perlu sumpah ni pertamanya ada dua dakwaan. Ada dua orang dakwaan yang bertentangan dan dibenarkan oleh satu pihak, dalam keadaan pihak tersebut perlu bersumpah baru sah. Kalau seorang aja, ni seorang aja perempuan tadi. Seorang perempuan, tak ada orang lain yang menentang dia. Maka diterima bulat-bulat. Sama juga macam seorang perempuan, isteri dia tu haid, maka dibenarkan kata-kata dia. Bila suami lah kata haid tu jadi dua dah tentang tu. Tu kitab haid yang kita dah bahas dululah, risalah al-mahid tu. Perempuan habis. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan jika menuntut oleh mereka yang tiada walinya, dan jika menuntut oleh mereka yang tiada walinya mereka, mana perempuan-perempuan yang tak ada wali. Perempuan-perempuan yang tak ada wali,
menuntut akan sultan. Sultan ni raja lah. Menuntut akan sultan bahawa mengkahwinkan dia perempuan dengan tiada kufunya, iaitu dengan tiada lelaki yang sekufu dengannya. Maka tiada harus sultan mengkahwinkan perempuan tadi. Seorang perempuan tak ada wali. Jadi balik pada sultan lah, ataupun naik sultan. Suruh nikah dengan lelaki yang tak sekufu, maka tak boleh sultan mengkahwinkan dia. Nombor 4, yakni sama ada perempuan itu tidak ada wali atau ada wali tetapi luput syaratnya syarat wali, iaitu tidak fasik dan sebagainya. Itu dalam Nihayah jilid ke-6 ke surat 255. Tetapi harus bagi perempuan itu mentahkim seorang yang adil mengkahwinkan seorang perempuan tadi. Yakni nombor 5, meletakkan seorang yang adil menjadi hakim sementara. Itu tahkim. Itu tahkim, itu istilah tahkim. Tahkim ni iaitu meletakkan seorang yang adil, lelaki yang adil itulah, menjadi hakim sementara supaya mengkahwinkan perempuan tadi. Tetapi harus bagi perempuan itu perempuan mana? Perempuan yang tak ada wali. Ataupun ada wali tapi tak cukup syarat, harus mentahkim seorang yang adil mengkahwinkan dia. Sultan tak boleh nikahkan dia. Tak boleh nikah dah. Lepas tu harus boleh dia lantik seorang yang adil. Syaratnya adil. Seorang yang adil jadi hakim sementara untuk menikahkan perempuan tersebut dengan lelaki tadi. Bila yang kata lantik ni? Jika kesukaran, jika payah. Sebab apa payah? Sebab tiada laki-laki yang kufunya. Jika kesukaran sebab tiada. Jika kesukaran apa? Kesukaran dari sudut nak kahwin itulah. Sebab tiada laki-laki yang kufu dengan perempuan tersebut. Hanya ada lelaki yang tak sekufu je. Kalau tak menikah dengan tak sekufu ni boleh jadi zina. Maka dia harus lantik seorang yang adil menjadi hakim sementara. Dia panggil tahkim. Hakama yuhakimu tahkiman. Yang berkehendak akan dia akan perempuan tersebut, ataupun yang berkehendak ia perempuan akan laki-laki yang tidak, betul lah, laki-laki yang kufunya yang berkehendak akan dia, betul lah, yang berkehendak akan dia boleh jadi gini, yang berkehendak ia perempuan akan laki-laki yang tidak sekufu tu pada negeri itu. Jadi gini, jika kesukaran jika kesukaran dia, kalau dia ada takdim takhir tu, sebab tu kalau duduk belakang tak apa. Dia sayat gini, jika kesukaran yang berkehendak akan perempuan tu pada negeri itu, negeri perempuan tu, sebab tiada laki-laki yang kufunya. Mana apa? Susah nak cari orang yang nak ke dia, yang nak kepada perempuan tu, yang laki-laki tu sekufu. Payah. Yang adanya laki-laki yang tak sekufu belaka nak ke dia. Di negeri itu, laki-laki yang sekufu dengannya pakat tak muh belaka. Ataupun tak ada belaka. Hanya ada laki-laki yang tak sekufu saja. Maka dia boleh melantik seorang yang adil untuk jadi hakim sementara. Sultan tak sah nikah. Maka dia lantik seorang yang adil. Perempuan tu lantik seorang lelaki yang adil untuk menjadi hakim sementara. Sultan tidak sah. Bahkan pula jika diketahui oleh qadi akan perempuan itu tiada yang berkehendak kepadanya perempuan, dan ditakut pula manakala tiada dikahwinkan dia akan perempuan, niscaya zina nyonya perempuan, maka wajiblah qadi itu mengkahwinkan perempuan sebab darurah. Ini qadi pula. Qadi bahkan idrab intiqali. Kalaulah qadi tahu kalau perempuan ni tak ada orang nak ke dia, melainkan orang yang tak sekufu dengan dia, yang menyebabkan kalau tak kahwin dengan orang yang tak sekufu dengan dia ni boleh menyebabkan zina, boleh menyebabkan jadi maksiat, maka wajiblah qadi tadi nikahkan dia sebab ada darurah. Tu ni. Sebab ada darurah. Noktah. Kashfun nikah. Perempuan yang tiada wali meminta sultan menikahkannya dengan lelaki yang tidak sekufu. Kata musannif, tiada harus sultan mengkahwinkan dia.
Syekh Ad-Damiri rahimahullah dalam An-Najmul Wahash, dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughni menyatakan bahawa jikalau seorang perempuan yang tiada wali baginya meminta sultan untuk menikahkannya dengan orang lelaki yang tidak sekufu baginya, kemudian sultan melakukannya, maka berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap sahnya sultan menikahkannya ataupun tidak. Yang Syekh Daud kata apa? Tidak sah. Rupanya ada khilaf. Ada dua pandangan. Pandangan asah, tidak sah sultan menikahkannya dengan lelaki yang tidak sekufu dengannya. Jadi Syekh Daud ambil pandangan asah. Hal ini berlaku, ni ilah dia, kerana sultan itu sebagai pengganti kepada segala walinya yang bersangkut paut dengan nasab keturunan. Sedangkan bagi para wali tersebut terdapat bahagian dari sudut sekufu. Kan wali itu ada hak sekufu. Jadi sultan ni ibarat ganti pada wali, maka dia nak menikah dengan orang yang tak sekufu, maka dia tidak berhak untuk menikahkan dia. Sebab apa? Sebab wali pada asalnya dia ada hak untuk sekufu, dan sultan ni hanya ganti. Jadi dia seolah-olah macam wali bagi perempuan tersebut. Maka bila wali bagi perempuan tersebut, dia ada hak kafaah, dia ada hak sekufu. Maka sultan hanya boleh menikahkan orang perempuan itu dengan lelaki yang sekufu saja. Maka tidak sah. Pandangan ini disepakati oleh kebanyakan para ulama. Jikalau seseorang berhujah dengan hadis Fatimah binti Qais, maka ia perlu dijawab dengan bahawasanya bukan Nabi SAW yang menikahkannya dengan Usamah sendiri. Bahkan hanya Nabi SAW memberikan petunjuk kepadanya supaya menikahi Usamah. Jadi Nabi SAW suruh menikah dengan Usamah, yang mana Usamah tadi tak sekufu. Bukan sekufu, tak sekufu. Tadi kita kata sekufu. Tak sekufu dengan Usamah. Dah Nabi nikahkan tu? Oh, ada takwil. Bukan Nabi yang nikah, Nabi suruh nikah. Yang nikah kata orang lain, Nabi suruh nikah dengan Usamah. Hakikatnya tidak dapat diketahui siapa sebenarnya orang yang menikahkannya. Tu. Maka harus dan boleh jadi dirinya dinikahkan dengan seorang wali yang khusus dengan sabit redha daripada Fatimah tu. Kan yang mentahkim tadi tu. Melantik seorang yang adil menjadi hakim sementara. Itu sah. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa tidak sah perbuatan tersebut kerana sultan telah meninggalkan sikap ihtiyat. Ni ilah Syekh Ibn Hajar. Sultan tak sah nikahkan dia sebab apa? Sebab dia telah meninggalkan sifat ihtiyat. Jadi ihtiyatnya kena menikahkan dia dengan lelaki sekufu. Kalau dia dapat menikahkannya dengan lelaki tidak sekufu, dia tidak ihtiyat. Tu. Pandangan kedua, sah sultan menikahkannya dengan lelaki yang tidak sekufu. Hal ini berlaku kerana wali tersebut seumpama wali yang khusus, bukannya umum kepada umat Islam. Wali yang khusus, bukan wali umum. Jadi ditilik dari sudut sah tu kerana sultan bukan dari sudut itulah, dari sudut hukum tu. Dari sudut masalah ni, dia seperti wali yang khusus bagi perempuan tu, bukan wali secara umum umat Islam. Kalau wali secara umum umat Islam, dia seperti ganti wali dia tadi, yang pandangan A tadi. Pandangan ini disahihkan oleh Imam Al-Bulqini rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, sesungguhnya pandangan yang telah disahihkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bukannya pandangan mu'tamad. Tidak ada sebarang nas yang terbukti lagi pula, tidak ada sebarang nas yang terbukti lagi pula disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan juga tiada sebarang wajah, iaitu pandangan ashab. Wajhun ni pandangan ashab dah. Kitab PK bila sebut wajhun, wajhani, aujuh, tu pandangan ashab. Atau keterkaitan hukum padanya. Pandangan ini juga turut disandarkan kepada Syekh Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Haramain, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Abbadi, Al-Qadhi Husain, Imam Ibn Siraj, Imam Ar-Ruyani, Imam Az-Zabiri rahimahullahu ta'ala dalam adab Al-Qadha dan selain mereka itu. Pandangan ini bertunjangkan kepada sebuah hadis Fatimah binti Qais tadi. Maka sesungguhnya dirinya tidak mempunyai wali sama sekali selain daripada Nabi SAW. Jadi pandangan B, melihat hadis itu Nabi sendiri yang nikahkan. Pandangan A, hadis yang sama tapi melihat dari sudut Nabi bukan nikahkan dia, Nabi suruh saja. Orang lain yang nikahkan dia. Hadis yang sama, pandangan berbeza sebab cara faham hadis berbeza. Tu. Seterusnya, perempuan yang ada walinya tetapi meminta sultan menikahkannya lelaki yang tidak sekufu. Dia ada wali tapi minta sultan juga nikah dengan lelaki yang tak sekufu. Macam mana pula?
Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala telah menjelaskannya dalam Mughni bahawa jikalau seorang perempuan yang mempunyai wali meminta sultan untuk menikahkannya dengan lelaki yang tidak sekufu dengannya, ketika walinya hilang, ketika wali hilang, mana ada wali lagi lah, ataupun sedang ihram, maka tidak sah pernikahan tersebut. Hilang saja tak boleh, dia kena sahkan mati, baru boleh. Maka tiada berlaku perselisihan pandangan sama sekali bahawa sultan ketika itu perlu menikahkannya akan lelaki yang sekufu dengannya sahaja. Yang tak sekufu tak boleh, sebab sultan tidak boleh menikahkan dengan lelaki yang tak sekufu. Hal ini berlaku kerana sultan ketika itu menjadi pengganti kepada wali tersebut dari sudut tasarruf pengurusan. Sebab asal wali ada, tapi sekarang ni sebagai ganti saja untuk menguruskan pernikahan. Bukan ganti terus tak. Dia ganti sementara. Wali masih ada, tapi masalahnya wali tengah ihram ataupun wali tengah hilang. Tapi hanya boleh nikah dengan orang sekufu saja, seperti mana dalam jilid 2 dulu. Keadaan yang membolehkan sultan menikahkan perempuan yang ada walinya dengan lelaki yang tidak sekufu. Ada keadaan-keadaan yang sultan boleh nikahkan perempuan yang masih ada wali dengan lelaki yang tak sekufu. Macam mana pula? Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughni bahawa jikalau wali bagi perempuan tersebut hadir dalam keadaan terdapat penghalang padanya untuk menjadi wali, seperti keadaan wali tersebut fasik dan seumpamanya, dan tiada selepasnya seseorang yang boleh menjadi wali, mana tidak ada wali ab'ad, maka sultan boleh menikahkan perempuan tersebut dengan lelaki yang tidak sekufu dengannya dalam keadaan mendapat keizinan daripada perempuan tersebut. Asal masalah, wali tersebut boleh menikahkan lelaki yang tidak sekufu asalkan dapat redha perempuan tu, kan? Sekarang ni nak nikahkan, tapi dia pula ada mani', iaitu contohnya dia fasik. Jadi tak boleh nak nikah dengan anak dia. Siapa yang akan menikahkan? Sultan. Walaupun dengan orang tak sekufu, tetapi dengan mendapat keizinan perempuan tadi. Sebab dia hanya ganti daripada wali saja, yang wali asalnya ada dan boleh menikahkan dia, tapi ada mani', ada penghalang. Dan tidak ada wali ab'ad pula, maka sultanlah yang akan menikahkan dia. Tapi kalau ada wali ab'ad, kena pergi wali ab'ad lah. Sebab orang yang fasik, wali yang fasik akan pindah kepada wali ab'ad, tidak pindah pada hakim terus. Fatwa Imam Ibnu Rif'ah rahimahullah, boleh hakim menikahkan perempuan dengan lelaki yang tidak sekufu. Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa Imam Ibnu Rif'ah rahimahullah telah berfatwa bahawa seorang perempuan apabila menjadi mudarat jikalau tidak dinikahkan dengan lelaki yang tidak sekufu dengan sekira-kira bahawa perempuan tersebut kurang sukanya kepada lelaki yang sekufu, itu taswib, maka harus bagi hakim tersebut menikahkannya dengan lelaki yang tidak sekufu. Ini fatwa Ibnu Rif'ah. Jika tidak berlaku sedemikian, makna tidak darurat, tidak menyebabkan dia jadi zina, maka tidak boleh juga hakim tersebut menikahkannya dengan lelaki yang tidak sekufu. Macam tadilah, kalau ada mudarat, tak ada orang dah, maka boleh nikahkan. Qadhi wajib menikahkan perempuan yang tidak menemui lelaki yang sekufu dengannya dan takut berlaku zina. Sama juga qadhi pun. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam Tuhfah bahawa jikalau seorang perempuan tidak sama sekali menjumpai orang lelaki yang sekufu dengannya, hal keadaan perempuan tersebut takut akan berlakunya zina ataupun maksiat, jikalau tidak bernikah, maka wajib atas qadhi menikahkannya kerana darurat. Ni tak ada wali lah ni. Habis. Lafaz kufu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, 5 perkara yang diiktibarkan kufu pada syarak. Hidup sekufu pada tadi ni, apakah ciri-ciri sekufu? Lafaz kufu, kata musannif kufunya. Dalam Ad-Dalilun Nasah telah menyatakan bahawa sekufu ini ialah sifat-sifat yang diambil kira pada perempuan untuk diambil kira seumpama perempuan pada bakal suami. Dia tilik perempuan, dia tak tilik suami, tilik perempuan. Perempuan gini, maka suami ni kena gini. Tidak boleh kurang. Kurang tak sekufu dah. Itu sekufu ni, perempuan dia menjaga hak perempuan. Ada sekufu dari sudut bangsa, ada sekufu dari sudut dari sudut agama, dari sudut kesalehan, kebaikan dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan?
Soalan? Soalan. Teruk. Apa sultan ini perempuan tadi, perempuan yang sultan nikahkan itu yang sultan Yang tak sufu, sebab dia atas wilayah umum. Wilayah kalau nak asal kata ia mengantuk, ia sama macam wali dia. Bukan itu susah dah. Bukan ia redha dia masalah lain. Dia wilayah sebab sekarang ni yang pertama tadi tu perempuan tu suruh sultan menikahkan dengan lelaki yang tidak sekufu. Nikahkan dengan lelaki yang tidak sekufu. Sekarang ni dia tidak ada wali. Dia tidak ada wali langsung. Bila tidak ada wali langsung, sultan yang menggantikan dia sebagai wali, maka sultan ni ada hak wilayah umum. Hak wilayah umum ni maksud dia ialah dia menjadi wali, menggantikan wali yang tak ada tu, dalam keadaan dia hanya boleh untuk menikahkan dengan lelaki yang sekufu sahaja. Berbeza yang masalah kedua, dia ada wali. Cuma wali tak cukup syarat. Wali nak nikahkan dia dengan lelaki yang tak sekufu. Dalam keadaan wali tu memang redha dan perempuan tu kena redha. Tiba-tiba wali tak cukup syarat. Maka bila wali tak cukup syarat, sultan ni menjadi ganti sebagai wilayah khas. Bukan umum lagi. Dia panggil wilayah khas, ni istilah. Wilayah khas mana? Dia khusus menggantikan wali tersebut bukan sebab tak ada wali, tapi dengan sebab dia tu ada manik. Wilayah khas lah. Wilayah umum ni maksudnya mana-mana orang tak ada wali, dia jadi wali. Tu wilayah umum. Tak kisahlah Fatimah ke, Khadijah ke, apa saja, siapa-siapa yang tidak ada wali, dia jadi wali. Tu wilayah umum. Ni sekarang ni wilayah khas. Khusus untuk perempuan ni, dia ganti wali dia. Sebab wali dia tak cukup syarat jadi wali. Maka bila wilayah khas, boleh dinikahkan. Jadi bezanya antara wilayah umum dengan wilayah khas. Wilayah umum dia tidak boleh nikahkan dengan lelaki yang tidak sekufu, melainkan sekufu saja. Kalau wilayah khas, ganti pada wali, kembali kepada hukum wali. Wali tadi boleh tak nikah dengan orang lelaki yang tak sekufu? Boleh dengan syarat redha. Maka sekarang dia redha dah. Dia cuma ganti sebab tak cukup syarat wali. Maka dia boleh nikahkan. Tu beza dia. Dah payah ni. Lagi? Lah kau nak tengok internet tak tahu. Ada apa? Sedar apa? Mana? Macam mana? Dia panjang? Mana? Macam? Soalan darah. Kawan ni. Apakah status darah yang keluar dari rahim perempuan yang merupakan darah permulaan berlakunya keguguran janin yang mana darah tersebut cukup 24 jam dan ciri-cirinya sama? Apakah status darah yang keluar dari rahim perempuan yang merupakan darah permulaan berlakunya keguguran? Mana keluar darah selepas gugur lah. Yang mana darah tersebut cukup 24 jam. Okey. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bahawasanya perempuan yang keguguran janin sama ada mudghah atau alaqah keluar darah selepasnya itu nifas. Maka start permulaan tempoh nifas 60 hari 60 malam. Maka hak tu tak kisah 24 jam ke selahlah ke, itu nifas, bukan lagi haid. Bukan lagi haid. Tanya soalan darah. Darah hari Rabu Hari Rabu kita baca izalatul iltibas. Tak ni. Izalatul iltibas tak tahu jual mana, kita betul stick kita izalatu al-iltibas, menghilangkan kesamaran. Bitawdihi ahkamil haid wal istihadati wan nifas, dengan menjelaskan hukum-hukum haid, istihadah, nifas. Kita tengok macam ringkas sikit boleh ambil. Yang bawah taklik tu tak baca lah tu, panjang nak mampus tu rujukannya. Terus soalan ni? Ada lagi? Darah? Ingat darah apa?
Lagi. Apa dia? Darah sebelum keluar janin maknanya tengah mengandung. Kalau tengah mengandung, keluar darah cukup 24 jam, pandangan mu'tamad asahnya ialah haid. Kalau cukup syarat haid lah. Kalau tak cukup syarat haid, fasad ataupun istihadah. Ada. Jadi hukum dia ialah darah yang keluar sebelum gugurnya janin maknanya orang tersebut telah mengandung. Maka darah yang keluar ketika mengandung menurut pandangan asah mazhab Syafi'i ialah haid kalau cukup syarat. Pandangan kedua mazhab Syafi'i fasad ataupun istihadah, dan begitu juga ulama lain. Dalam kitab ni pun akan sebutlah nanti izalatul iltibas. Tu je lah. Ada lagi soalan? Izalatul iltibas ada bab nifah, ada bab nifah. Ada lagi? Tak? Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.